Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright, Salam okay. Imam. Ya, okay Anas. Anas official. Ya, Anas boleh baca doa dulu Anas untuk sama-sama kita memberkati kita punya kelas pada malam ini. Okay, untuk kamu pun dapat apa yang kamu nak belajar dengan mudah. Okay, boleh Anas Boleh. Alright, Anas kuatkan sikit kamu punya suara tu. Ni kuat tak? Oh, okay. Okey, marilah kita sama-sama menadah tangan, okey, untuk berdoa sebelum kita mulakan kita punya kelas pada malam ini. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, okey, so kamu boleh berdoa dengan cara kamu sendiri. Okey, Anas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, so sebelum itu saya akan share saya punya saya akan share saya punya saya punya bahan untuk malam ini. Okey, so sebelum kita mulakan kita punya pelajaran pada malam ini, okey, kita dengar dulu ataupun kita tengok dulu pesanan daripada penaja kita. Okey. Okey, so itu kita punya penaja kita, okey, iaitu Perda, ICU dan juga Zakat. Okey, so kelas tambahan kita, okey, pada malam ini. So kita akan belajar pada malam ini santai-santai. Okey, kita tak payahlah serius sangat, okey, sebab saya pun faham kamu daripada siang lagi dengan kamu punya kelas PDPR kamu dekat sekolah. Kemudian walaupun kita dalam keadaan pandemik, okey, kamu dekat rumah kamu, okey, kamu meneruskan kamu punya kerja-kerja yang diberikan oleh guru-guru kamu. Okey, kemudian kita sambung pula sekarang daripada pukul 8.30 hingga pukul 10 malam untuk kita punya kelas tambahan sejarah pada hari ini. Jadi sebab itu pada malam ini jadi kita santai-santai. Okey, kita tak payahlah nak stres-stres sangat. Okey, kita belajar santai-santai dan kita punya tajuk pada hari ini, pada malam ini, okey, iaitu bab 8. Okey, tajuk kita iaitu pilihan raya. Okey, so sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya ialah Abdul Rani bin Abdul Razak. Okey, saya mengajar di Penang Free School. Okey, Cikgu dan Rani ya saya. Sorry kacau. Cikgu Rani tak share slide kot. Tak nampak pun. Saya dah share dah tadi. Okey, tak. Okey, sekejap. So macam tadi saya cakap kan. Okey, so saya akan stop, saya akan share sekali lagi. Tadi saya dah present dah. Okey, so saya stop, saya share sekali lagi. Okey. So saya check balik sekali lagi minta maaf.
Okay. So entire screen. Okay. Kemudian saya share. Okay. Kemudian can share your screen. Okay, sekejap ni kita ada sedikit masalah teknikal. Saya nak share, dia cakap can share. So maksudnya saya tak boleh nak share sekarang. Okey, Cikgu Shantina boleh nampak tak? Belum. Belum. Okey, sebab dekat saya ni saya dah share dah your screen, so saya stop sekali lagi. Ini yang saya cakap. Okey, bila kita dekat menggunakan online ni, okey, so sekali lagi. Okey, saya gunakan window pula kali ni. Okey, saya tekan share sekali lagi. Sorry, an error has occurred when screen sharing. Present. Nampak tak Cikgu Tina? Belum. Belum juga. Ya. Sekejap minta maaf pelajar-pelajar sekalian. Okey. Present. Ada tak? Belum. Belum juga. Aduh. Take your time. Ya, sabarlah pelajar-pelajar sekalian. Okey, entire screen. Okey, so saya tekan share. Okey, Cikgu Shantina boleh share tak? Sebab dekat saya punya screen ni, can share your screen. Okey, Sakna, Sorry, saya an cuba. error has occurred when screening. Tu dah keluar? Okey, so dah keluar. Okey. Gambar dulu Cikgu Shantina. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, sabar ya. Okey, so dengan kita ada 251 orang. Okey, so Cikgu Shantina share, nanti saya akan pergi satu slide demi satu slide. Nanti Cikgu Shantina akan kontrol lah. Okey, so kita tak ada masalah. Okey, walaupun saya tak boleh share dekat sini, Cikgu Shantina boleh share dekat sana. Okey, so kita tengok tadi yang saya duk cakap dekat kamu tu. Okey, so sekarang, okey, kamu nampak kita punya kelas tambahan kita ditaja oleh kita punya ICU, kita punya Zakat, Penang. Okey. Okey, so pelajar-pelajar boleh nampak? Boleh. Alright, baik. Boleh, cikgu, boleh. Okey. Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, so semua dah boleh, kita boleh mula kita punya kelas sekarang. Okey, so kita tengok kita punya tajuk. Okey, so tadi saya dah cakap kan. Okey, tajuk kita ialah tajuk daripada bab 8. Okey, tajuk kita ialah tajuk pilihan raya. Okey, so sebelum kita mulakan dengan tajuk ini, okey, so kita tengok dekat sini. So nanti kalau kamu dengar saya punya kelas, kamu akan dengar banyak kali perkataan okey. Okey, sebenarnya saya dah cuba untuk kurangkan perkataan okey ni, tapi memang tak boleh. Kalau saya dekat sekolah ada yang pelajar-pelajar saya dulu pernah ambil sekeping kertas, pernah mencatat berapa kali saya tulis, saya cakap okey, dia akan tanda, lepas tu dia abang.
Okey, hari ni punya kelas cikgu abang berapa puluh kali okey ke. So saya punya okey ada banyak sikit, jadi saya akan minta maaf dekat kamu terlebih dahulu. Okey, so kita tengok, kita akan belajar malam ini iaitu daripada bab 8, tajuk kita iaitu pilihan raya. Okey, kita punya objektif ataupun kita punya intipati pembelajaran kita iaitu yang pertama, perkembangan pilihan raya di PTM ataupun kita sebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya kita akan tengok 8.2. Okey, 8.2 iaitu proses pilihan raya. Okey, proses pilihan raya kita akan tengok kemudian. Okey, selepas perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita lihat yang kedua, ini ialah elemen kewarganegaraan dan juga civic. Okey, maksudnya bila kita belajar tentang pilihan raya ataupun kita belajar mana-mana bab yang berkaitan dengan sejarah, okey, secara tak langsung kita juga akan terapkan kamu dengan nilai-nilai civic. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, elemen kewarganegaraan, elemen civic yang ada iaitu kepentingan integriti, okey, dan jati diri dalam kehidupan. Okey, kalau kita ambil contoh pilihan raya. Okey, bila kita nak mengendalikan pilihan raya. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini contoh integriti yang paling mudah. Okey, saya andaikan. Okey, saya ini ialah seorang pengerusi pilihan raya, SPR. So, saya lah bos dalam SPR. So, maksudnya saya akan memastikan okey, pilihan raya yang diadakan di negara kita okey, akan dijalankan dengan telus. So maksudnya kita tidak akan memihak kepada mana-mana parti politik, okey, kita tidak akan ada penipuan dan sebagainya. So maksudnya sebagai SPR, okey, saya akan pastikan saya akan buat satu pilihan raya yang perfect. So maksudnya kalau kamu kamu sebagai seorang pelajar, kamu juga kena ada integriti dalam diri kamu. So integriti dalam diri kamu ni bukan saja berkaitan dengan pilihan raya. Okey, dia juga boleh kita punya sikap kita dengan kita punya rakan, kita punya ahli keluarga. Okey, kita tengok seterusnya, kemahiran pemikiran sejarah. Okey, kita ada kepentingan pilihan raya sebagai lambang demokrasi. Okey, jadi kalau kita lihat situasi hari ini, okey, kamu pun sedia maklum. Okey, kamu pun sedia maklum dekat negara kita. Okey, macam kalau kita baca saja dekat media-media sosial, okey, kita akan lihat sekarang yang berkaitan dengan kita punya pentadbiran negara. Tapi itu kamu tak payah fikir sangatlah. Okey, itu kita biarlah kita punya pentadbir negara kita. Okey, mereka uruskan benda-benda tersebut, hal-hal tersebut. Okey, kamu sebagai pelajar, so kamu sebagai seorang pelajar, kamu punya fokus, okey, kamu fokuslah kepada kamu punya pelajaran. Okey, kita tengok seterusnya, kita juga akan belajar pada malam ini memahami kronologi proses pilihan raya di negara kita. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok 8.1, perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini ialah bab 8. Okey, so sebelum kita mulakan kita punya subtopik 8.1, okey, ada tak siapa-siapa dekat sini yang nak jawab? Okey, nak jawab maksudnya saya nak tanya soalan yang berkaitan daripada bab 7. Okey, so kamu masih ingat bab 7 kamu belajar tentang apa? Ingat tak kamu belajar bab 7 tentang apa? Siapa boleh jawab? Usaha ke arah kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kalau kita lihat di dalam bab 7, so saya harap kamu masih lagi ingat apa yang kamu telah belajar pada tahun lepas. Okey, kita lihat, kita belajar tentang sistem ahli. Okey, sistem ahli ini adalah satu sistem yang yang dibuat oleh pihak British bersama-sama dengan kita punya kerajaan kita, bukan kerajaan lah, dengan kita punya
pentadbiran pada waktu itu di mana dia nak melatih kita punya penduduk-penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, siapa tahu sistem ahli dilaksanakan pada tahun berapa? So kamu boleh juga tulis dekat ruangan chat jawapan kamu tu. Okey, dekat kita punya ruangan chat dekat sebelah kanan kamu. Masih ingat tak kita mula pada tahun berapa? 1951. 1991. Okey. Dan berakhir pada 1950. 5. Ya, bagus. Pandai. Okey, kita bermula. Okey, saya nampak tu. Saya nampak dekat ruangan chat. Okey, Muhammad Fikri tulis 1951 dan berakhir pada 1955. Okey, pada waktu inilah kita lihat, okey, kenapa kita stop sistem ahli, kerana waktu ini ialah waktu yang sesuai untuk kita melaksanakan pilihan raya. Okey, dan kita lihat di dalam pilihan raya tersebut, okey, pada 1955, okey, parti yang kita lihat iaitu parti-parti politik, iaitu gabungan parti politik. Kita pada ketika itu kita ada banyak kan parti-parti politik yang kamu belajar seperti PKMM, PKNS, API, PPM, UMNO, PKML, MIC, BPS, MCA. Yang saya duk cakap banyak-banyak tu kamu masih ingat? Saya rasa mesti kamu masih ingat kan? Ingat juga. Ya, ingat. Bagus. Tahniah sebab kamu masih lagi ingat okey apa yang kamu belajar pada tahun lepas. Okey, kita dalam ni juga ada pelajar-pelajar daripada tingkatan 4. So kalau pelajar tingkatan 4 mereka baru belajar, so benda tersebut masih lagi segar dalam ingatan mereka. Okey, kalau yang tingkatan 5 tu, so kalau dah ingat lupa, so kerja kamu tak susah pun. Okey, sekarang pandemik, kita nak keluar rumah pun tak boleh. Okey, kalau keluar rumah pun kita akan membahayakan diri kita. Jadi duduk dalam rumah kamu, kerajaan cakapkan stay at home. Okey, jadi kamu gunakanlah masa sekarang untuk kamu mengulang kaji kamu punya pelajaran. Okey, jadi saya ringkaskan, okey, akhirnya okey dia membawa kepada satu parti perikatan, okey, di mana parti perikatan tersebut okey ada parti UMNO, MCA dan akhirnya disertai oleh MIC. So nanti kita akan tengoklah dia punya proses pilihan raya tersebut tu semua kita akan tengok sekali lagi. Okey, kita tengok perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini pun kita sedia maklum. Okey, bila kita tamatkan Malayan Union pada 1946, okey, kita telah bertukar kepada satu lagi bentuk pentadbiran iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun kita sebut dengan perkataan yang paling mudah kita nak ingat PTM 1948. Okey, jadi ketika ini okey dah peruntukan untuk kita mengadakan pilihan raya. Okey, so maksudnya ketika ini dah bermula dah okey bibit-bibit untuk kita mengadakan pilihan raya. Okey, kita lihat Kerajaan Persekutuan mewujudkan sebuah jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan juga untuk membuat cadangan tentang perkara tersebut. Okey, perkara tersebut ni ialah perkara yang berkaitan dengan pilihan raya. Okey, kita lihat seterusnya. Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan diwujudkan pada tahun 1950. Okey, dan kita lihat di mana apabila ordinan pilihan raya tadi diwujudkan, dia telah memberikan kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya pada ketika itu. Okey, seterusnya. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, kita lihat masih lagi di tajuk yang sama, perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita akan tengok dia punya kronologi.
Okey, ataupun kita akan tengok dia punya flow dia. Okey, kita bermula pada tahun 1951. Okey, kita lihat pada tahun ini. Okey, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown. So ini tempat kita, negeri kita, Pulau Pinang. Okey, kita lihat pada waktu itu, okey, memilih 9 orang ahli pesuruhjaya perbandaran. Okey, sebelum pilihan raya, ahli dilantik oleh gubernur daripada negeri-negeri Selat. So kita lihat dia punya proses. Okey, sebelum pilihan raya tersebut diadakan, so ahli tadi telah dilantik terlebih dahulu. Okey, kita lihat pada ketika itu. Okey, ada seramai 14,514 orang pengundi mendaftar untuk membuang undi pada pilihan raya yang pertama ini, iaitu Majlis Perbandaran Georgetown. Okey, kita tengok seterusnya. Parti Radikal telah menang 5 kerusi, manakala UMNO telah menang 1 kerusi. Parti Radikal, tahu kan apa Parti Radikal? Siapa boleh jawab apa dia Parti Radikal? Ada jawapan? So saya tak nampak. Okey, so saya nampak dekat sini. Okey, Syazatul. Okey, Syazatul cakap. Ya, agresif ataupun senang ceritalah. So kalau kita tengok bila ada kerajaan, maksudnya akan ada pembangkang. Okey, kita tengok seterusnya selepas 1951. Okey, kita tengok pula pada tahun 1952. Okey, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Okey, pada Februari 1952. Okey, kita tengok pada ketika itu. Okey, pada ketika itu untuk merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Okey, UMNO Kuala Lumpur dan juga MCA Selangor. Okey, so kita tahu ini ialah parti perikatan, okey, di mana UMNO, MCA, okey, sampai hari ini pun kita lihat masih lagi menjalinkan kerjasama. Okey, dan kita lihat bila mereka bergabung, okey, dan dikenali sebagai perikatan dan mereka telah menang, dan IMP pada ketika itu telah menang 2 kerusi sahaja. Okey, IMP apa dia? Siapa nak jawab? Kamu boleh buka kamu punya mic. Apa dia IMP? IMP, ya. Ada? Amir Ashraf, saya nampak. Okey, independent apa? Malaya Ya. So kalau kita yes, okey, Independent Malayan Party. Okey, kalau kita lihat parti ini dia bertitik tolak. Okey, dia bertitik tolak daripada apa yang dilakukan oleh Datuk On Jaafar. Okey, kamu dah belajar, kamu mesti kita kita sengajalah panggil balik, recall balik apa yang kamu dah belajar. Okey, kita nak refresh balik. Okey, so kalau kita tengok sebelum ini ada UMNO kan? Okey, UMNO pengerusi dia pada ketika itu ialah On Jaafar. okey, On Jaafar, ya Amir Ashraf. Ya, so kalau kita tengok Datuk On Jaafar pada waktu itu telah mencadangkan agar UMNO dibuka kepada orang-orang apa? bukan Melayu. Ya, orang-orang bukan Melayu. Okey, terima kasih Adilah Adibah. Okey, so UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Jadi kita lihat bila orang Melayu dengar saja cadangan Datuk On Jaafar, apa mereka buat? Mereka jadi apa? So saya nampak dekat sini ada ramai ni. Saya nak panggil nama ke? Ataupun siapa nak volunteer menjawab? Bila UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Tadi saya nampak ada nama Arman daripada private school. Arman, ada lagi Arman? Okey, jadi kalau tak ada nak jawab. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, tidak disokong. Okey, Navin Raj cakap tidak disokong. Okey, kita tengok Muhammad Adam Hakim pula jawab dekat ruangan chat kita membantah
So nampak tak semua jawapan-jawapan kamu ni, okey, dia menuju kepada satu jawapan yang sama. Banyak tentangan, ditentang, gagal. Jadi kita lihat apabila oleh ahli. ya. Apa dia sekali lagi? Jadi kita Ditolak lihat oleh ahli UMNO. yes. Okey, ditolak oleh ahli UMNO. ya. Terima kasih. Prithviraj. Okey, ditolak oleh ahli UMNO. So kita lihat Datuk Wan Jaafar dia kecewa. Okey, kerana dia punya pandangan tidak diterima. Okey, jadi Datuk Wan Jaafar pun meninggalkan UMNO. Okey, dan dia menubuhkan satu parti baru iaitu IMP. Okey, dan kita tengok IMP pun kita tahulah kan. Okey, dia gagal kerana ramai yang pada ketika itu tak nak masuk lagi. Okey, kita tengok seterusnya. Pilihan Raya Majlis Bandaran Johor Bahru, Ipoh, Alor-Setar, Melaka dan Seremban. Okey, kita tengok gabungan UMNO, MCA. Okey, terus mendapat kemenangan pada kerusi majlis yang dipertandingkan. Okey, jadi kalau kita tengok pada 1952, okey, gabungan Parti Perikatan UMNO, MCA dan akhirnya MIC masuk. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, so kenapa mereka boleh memenangi pilihan raya tersebut? Ini menunjukkan pada ketika itu telah mula wujudnya apa? Antara orang Melayu, orang Cina dan juga orang India serta kaum-kaum. Ya, okey, semangat nasionalisme ataupun kita lihat, okey, dah perpaduan. So nampak dekat ruangan chat Muhammad Fikri bin Aminuddin, okey, menjawab perpaduan. Okey, walaupun satu perkataan yang dijawab oleh Muhammad Fikri, okey, kita dah sedia maklum dah. Okey, apabila kita lihat ketika itu diadakan pilihan raya, okey, Parti Perikatan yang ada pada ketika itu telah menang di dalam pilihan raya tersebut. Okey, dan ini merupakan satu petanda baik kepada negara kita pada ketika itu. Okey, kerana syarat kemerdekaan yang diberikan oleh British, so maksudnya kita nak mencapai kemerdekaan pada 1957. Okey, syarat pertamanya mestilah mendapatkan perpaduan terlebih dahulu. Okey, so maksudnya bila British masuk di tanah Melayu, okey, kita tengok British menggunakan dasar pecah dan perintah, mengasingkan penduduk-penduduk. Okey, orang Melayu kita sedia maklum tinggal dekat kampung. Okey, kerja orang Melayu tinggal dekat kampung, mereka bekerja sebagai apa? Siapa nak jawab? Bagi dua contoh. Pertanian. Lagi satu. Pertanian dan juga Cadangan. Nelayan. Yes, nelayan. Okey, kita nampak dekat ruangan chat. Kamu boleh nampak tak kawan kamu berinteraksi. So saya tanya masing-masing berebut nak jawab. Okey, tahniah. Betul jawapan kamu tu. Okey, kebanyakannya ialah petani dan juga nelayan. Okey, orang India yang tinggal dekat estate, so mereka bekerja sebagai peladang. Okey, dan orang Cina yang berada di bandar-bandar, okey, mereka bekerja sebagai pelombong. Okey, jadi pada ketika itu satu kaum duduk dekat sini, satu duduk dekat sini, satu duduk dekat sini. Kita bukannya pada waktu itu ada telefon macam kita sekarang. Okey, saya duduk kat rumah saya tu, bersama-sama saya ada 251 orang. Kamu duduk dekat seberang perai selatan punya area ke, tengah ke, utara ke, okey, timur laut ke, barat daya ke, kita boleh berhubung. Okey, mereka pada waktu itu okey tak dapat nak berhubung kerana belum lagi ada kecanggihan teknologi. Okey, jadi kita lihat bila kita nak mencapai kemerdekaan, maka British telah menetapkan syarat supaya kita mendapatkan perpaduan, eratkan perpaduan terlebih dahulu. Dan kita lihat bila kita merdeka daripada 1957, okey, sampailah sekarang 2021, kita punya perpaduan macam mana sekarang? Bagus ke tak bagus? Kurang bagus lah. Betul ke kurang bagus? Kalau saya tengok dekat sekolah saya tengok relax saja. Saya punya pelajar-pelajar,
Melayu, Alhamdulillah. Cina, India duduk sekali, tepuk tampak COVID. Kita cakap jaga SOP pun, lepas pergi tepuk tampak juga. Bagus tak kita punya perpaduan sekarang? Bagus kan? Ya. Bagus. Ya, kita kena mempertahankan kita punya perpaduan tersebut. Perpaduan antara kaum. Ya, perpaduan Gaduh-gaduh. antara kaum. So kalau rasa nak gaduh-gaduh, jangan gaduh. Okey, kerana kita dah bina negara kita dah mencapai kemerdekaan daripada tahun 57 lagi. So maksudnya kalau tokoh-tokoh nasionalisme yang kamu belajar, okey, dekat bab 2 bersusah payah, tiba-tiba mai dekat kita ni nak jadikan benda tersebut tak elok. Kesianlah dekat kita punya tokoh-tokoh nasionalisme daripada dulu lagi. So sebab tu bila kita belajar sejarah, okey, dalam kita punya minda kita, dalam kita punya hati kita kena sematkan dengan semangat patriot apa? Siapa lupa dah? Ya, bagus. Patriotisme. Okey. So nampak tu dekat ruangan chat tu, banyaklah saya tengok 75% sekolah vernacular. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, saya sambung. Okey, apa yang berlaku pada 1954? Okey, kita tengok kita ada pilihan raya peringkat negeri. Okey, pakatan ataupun kita tengok perikatan UMNO bersama-sama MCA, okey, menang sebanyak 226 daripada 268 kerusi. Okey, negeri membuktikan rakyat terima kerjasama antara kaum dalam pilihan raya. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Saya nampak ada ramai terleft sebab kita punya link yang pertama ni dah maksima dah penuh dah. So yang lain nak masuk tak boleh. Nasib baiklah kamu ni semua bernasib baik sebab kamu masuk awal. Tadi saya buka saya punya laptop pukul 7.50 dah ada 3 orang. Lagi awal daripada saya. Okey, kita tengok seterusnya. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Okey, kita tengok sebelum pilihan raya umum diadakan, okey, beberapa isu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Okey, pada 1 Februari 1954, okey, jawatan kuasa pilihan raya telah dibentuk. Okey, pada ketika itu ada 46 orang ahli. Okey, kita lihat tugas jawatan kuasa tersebut. Okey, adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya, okey, yang akan dijalankan pada waktu itu. Okey, kita tengok di dalam jawatan kuasa tersebut. Okey, jadi saya lupa nak cakap dekat kamu. Okey, kalau di buku teks kamu boleh merujuk muka surat 198. Okey, so kita tengok jawatan kuasa pilihan raya telah mengeluarkan 2 bentuk penyata susunan, okey, yang mereka namakan sebagai bentuk A dan juga bentuk B. Jadi kalau kamu tengok bentuk A, bentuk B ni, okey, dia ada banyak persamaan. Jadi kalau buku teks macam saya cakap tadi, okey, muka surat 198, so saya nampak dekat situ Nadia cakap, cikgu ada orang nak masuk tapi tak boleh. Kerana kita boleh masuk 250 saja Nadia, so mereka kena gunakan link yang kedua, okey, dengan menggunakan akaun MOE mereka. So kamu boleh cakap dekat kawan kamu Nadia ya. So siapa yang tak boleh masuk line 1 sebab link yang pertama ni dah penuh, jadi mereka boleh gunakan MOE punya akaun untuk masuk link yang kedua. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. So kita tengok ini antara contoh yang terkandung di dalam bentuk A dan juga bentuk B. Okey, kita tengok kita ada seperti bilangan speaker yang dilantik. Okey, kita juga ada ahli dan wakil negeri. Okey, seterusnya kita ada wakil golongan minoriti. Okey, dan lain-lain lagi seperti tempoh pilihan raya yang akan diadakan. Okey, jadi kalau kita tengok dalam bentuk A, okey, pilihan raya akan diadakan pada November 1954. Okey, manakala dalam bentuk B mereka tidak menetapkan tarikh pilihan raya. Okey, dan kita pun sedia maklumlah, tadi kita baru saja cakap kan. Okey, kita belajar bab 7. So kita buat sistem ahli 1951, kita stop 1955.
So kenapa kita stop? Jawapan dia mudah aja. Okey, kerana waktu itu adalah waktu yang paling sesuai untuk kita melaksanakan kita punya pilihan raya. Okey, kalau kita tengok, okey, kita akan pergi ke next slide. Okey, kalau kita tengok sekarang sesuai dah nak buat pilihan raya. Kita pergilah ke, kita keluar sikit daripada kita punya sejarah bab 8. Okey, kenapa tak sesuai? Ni Sebab pengetahuan. sekarang waktu pandemik, Ya. jadi tak boleh berlakunya penjarakan tu. Yes, waktu pandemik kalau kita nak buat pilihan Covid raya, cikgu, tak boleh buat. ya, kita khawatiri nanti okey, kes-kes COVID akan naik lagi banyak, okey, akan merebak dengan cepatnya. Jadi kena laksanakan darurat. Ya. So laksanakan darurat di mana sekarang? Sarawak sampai 2022. Sarawak 2022. Okey. So terima kasih Muhammad Haris. Muhammad Haris sekolah mana Muhammad Haris? Sekolah Ma'had Al-Imam An-Nawawi. Ya. So maksudnya kan kita kita sekarang dalam pandemik ni, duduk rumah. So dekat kita punya kita punya IG, kalau kita like berita macam awal ni, kita boleh dapat pengetahuan-pengetahuan am. Okey, kita punya buku teks, kita jangan lupa baca. So maksudnya bila kita stres, kata tak larat lah aku ni baca buku teks hari ni 2 jam dah ni. So kita rest lah sekejap 30 minit, kita beralih kepada kita punya telefon. Okey, kita baca cerita-cerita, berita-berita semasa. Jadi kita tahulah. Okey, sekarang kita lihat kita dah pilihan raya di Sabah. Okey, pilihan raya di Sarawak bukan kita lah, okey, yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat. Okey, takut nanti akan menyebabkan kes-kes COVID tadi akan meningkat. Jadi Sabah dah siap, nanti Sarawak settle. So lepas itu kita tahulah, okey, kita akan mengadakan pilihan raya umum dekat Semenanjung pula. Okey, kita sambung dengan kita punya rundingan sebelum pilihan raya. Okey, Muhammad Hamizan, angkat tangan. Ya, Muhammad Hamizan. Ada soalan ke? Oh, tertekan. Okey, tak apa. Biasalah kan, macam saya lah tadi nak share, tiba-tiba tak boleh tak boleh nak share pula. Nasib baik ada kawan saya. Okey, kita tengok rundingan sebelum pilihan raya umum. Okey, Tengku Abdul Rahman berangkat ke London bersama Tun Tan Cheng Loong. Okey, so kita tahu ini satu daripada UMNO, satu lagi daripada MCA. Okey, kita tengok TH Tan dan selepas itu Datuk Abdul Razak Husin. Okey, pada 21 April 1954 mereka pula menyusul ke London. Okey, kita tengok kenapa mereka ke London. Okey, tujuan rombongan adalah untuk menyatakan hasrat 3/5 bilangan anggota MPP. Okey, kita lihat mereka nak minta. Okey, mereka nak minta jumlah bilangan kerusi. So yang ini juga kalau kita tengok berlaku pada tahun 1954. Okey, tapi kalau hari ini, okey, kita tengok bilangan kerusi nak jadi kerajaan yang kuat dia mesti 2 per berapa ya? Siapa nak jawab? 3. Yes, 2/3. So kalau kita andaikan, okey, kita ada 90 kerusi. So 60 sebelah sini, 30 sebelah sini. So nak undi nak apakah? Okey, dia akan mudah. So kalau kita tengok sekarang, okey, kita punya kerajaan iaitu kerajaan campuran. So sebab itu kita lihat kita menghadapi sedikit masalah yang kamu boleh bacalah setiap hari. So Muhammad Luqman cakap majority. So bila ada 2/3 ada majority. Jadi bila ada majority maka kerajaan tadi akan menjadi kuat ataupun menjadi teguh. Okey, bagus Man. Ya, bagus Man. Bagus Luqman. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok bilangan anggota MPP hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Ini yang kita cakap tadi kan, integrity. So kita nak pilih orang yang betul-betul boleh melaksanakan tanggungjawab mereka. Okey, kita tengok semasa di London.
Okey, Tengku telah berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Okey, seterusnya kita tengok so bila dah jumpa apa semua kan. Okey, dah pi, lepas tu kawan-kawan dia lagi mai. Okey, berjumpa dengan parti-parti dalam parlimen dekat British dan kita tengok seterusnya. Okey, Tengku telah membuat kenyataan tentang hasrat rombongan melalui akhbar kepada rakyat British dan juga kepada ahli parlimen di London. So maksudnya lepas tu orang London tahu dulu ni, oh nanti dekat Tanah Melayu ataupun dekat Persekutuan Tanah Melayu akan diadakan pilihan raya. Okey, seterusnya. Kejap nak, saya nak melayak sikit je. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, rundingan sebelum pilihan raya. Okey, pada 14 Mei 1954, okey, Tengku telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton, setiausaha tanah jajahan British di London. Okey, kita tengok di dalam rundingan tersebut. Okey, rundingan tersebut kita tengok gagal. Okey, gagal maksudnya gagal untuk mendapat bilangan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Okey, jadi gagal dekat London pun kita lihat tak apa. Okey, bila balik sampai ke Tanah Melayu, okey, kita lihat rombongan tadi telah disambut dengan meriah. Okey, ketika pulang ke Tanah Melayu. Okey, maksudnya gagal mendapatkan jumlah 3/5. Okey, tetapi kita lihat dekat sini berjaya untuk mengadakan pilihan raya. Maten anak lelaki Muniandi, ada soalan ke? Ataupun tertekan juga? Okey, cikgu dari mana sumber keuangan ke London? Okey, so kamu tanya saya daripada mana sumber keuangan ke London, saya juga nak tanya kamu. Okey, kamu lihat kan sewaktu kita nak nak menentang Malayan Union. Betul? Kita telah menentang Malayan Union, kita telah mengadakan kongres. Betul tak? Siapa masih ingat? Malayan Union diperkenalkan pada 1 April 1946. Okey. So kita telah mengadakan kongres. Okey, Muhammad Fikri cakap betul. Okey, kongres ni kita nak memanggil 41 buah persatuan. Okey, daripada seluruh Semenanjung termasuklah Sabah Sarawak. So kita perlu duit tak? Nak berkongres kan? 3 hari 3 malam. Perlu tempat tinggal, perlu makanan, perlu itu, perlu ini. Perlu. Yes. Kamu ingat tak siapa sponsor kongres tersebut? Jumlah sponsor tersebut 15,000. Siapa ingat? Jumlah sponsor 15,000. Sultan mana bagi? Okey, ada dah jawapan Sultan. Sumbangan Sultan. Sultan itulah yang merasmikan kongres tersebut. So Sultan apa? Bagi jawapan yang tepat sikit, saya nak tengok siapa betul. Bagus, wish. Sultan Perak, cikgu. Ada keluar Johor, ada keluar Johor. Itulah. Nampak tak? Cikgu, Sultan Perak. Ya. Okey, Sultan Perak ada, Sultan Selangor ada, Sultan Johor ada. So nampak Sultan Perak. Ya, okey. Okey. So nampaknya okey, bila saya tanya soalan tadi kan ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. So tak apa, jangan risau. Kita nanti exam SPM bulan 3 tahun depan. 8 lah ni. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Okey, kita ada lebih kurang 7 bulan. So baca buku balik, ulang kaji. Kalau sekarang pegang 30 minit, so lepas ni pegang 1 jam. Okey, Sultan Hishamuddin. Saya nampak tulis jawapan dekat situ. Okey, lepas tu jadi 2 jam. Okey, baca buku sejarah. Macam saya ni, baca buku sejarah tiap-tiap hari. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, so nak jawablah balik soalan tadi. Okey, macam mana ke London? Okey, jadi kita lihat pada waktu itu kita ada pentadbiran. Jadi kita lihat kita juga dapat duit-duit daripada sumber yang lain. Okey, kita tengok seterusnya.
Okey, akhirnya jumlah bilangan ahli MPP seramai 52 orang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya. Okey, dan perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan juga Parti Perikatan yang diwakili oleh Tengku Abdul Rahman. Okey, kita lihat seterusnya. Akhirnya, okey, nampak tak? Akhirnya pilihan raya diadakan pada 1955. Sistem ahli 1951, stop 1955. So stop kenapa? Kerana waktu itulah waktu yang sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya. So macam sekarang, hari ini pandemik tak sesuai. So tak sesuai, kita tak boleh buat pilihan raya. So kita kena tunggu bila pandemik semua tadi dah settle, barulah kita akan melaksanakan pilihan raya. Okey, seterusnya. Okey, dah 9.14. Saya rasa saya nak kena cepat sikit. Okey, kita lihat proses pilihan raya persidangan Persekutuan 1955. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita ada penetapan bilangan ahli MPP. Okey, yang kedua, slide ni kita akan tengok 8 inilah. So slide seterusnya kita akan tengok yang detail. Okey, yang kedua kita ada penentuan sempadan. Okey, yang ketiga kita ada pendaftaran pengundi. Okey, seterusnya yang keempat kita ada penamaan calon. Yang kelima kita mengadakan kempen. Okey, yang keenam kita mengundi. Yang ketujuh pengiraan undi dan yang ke-8 iaitu pengumuman keputusan. Okey, yang ni kalau kita tengok ini dia punya flow. Okey, kalau kita lihat, kalau kamu dah belajar, kamu dah terlupa, kalau kita tengok ini juga kita boleh kaitkan dengan keadaan semasa. Okey, contoh kalau kita tengok nombor 6 mengundi. Okey, kamu yang ada bersama-sama saya sekarang. Kamu boleh mengundi tak? Tak boleh. Sebab Tak cukup umur. ya, kamu tak boleh undi sebab kamu tak cukup umur. Okey, so kita pun tahu kan baru ni kita ada 18 tapi 18 tu tak confirm lagi. So maksudnya kalau 18 tu tak jadi, so kamu akan mengundi bila umur kamu 21 tahun. Tu Siti Nur Atikah apa tu. So semua jawab 21 tahun, umur 21 tahun. So kita kena tunggulah sampai 21 tahun. Okey, dan kalau kita tengok undi ini walaupun tak wajib, tapi satu undi kita ni sangat-sangat berharga. Okey, kita tengok slide seterusnya. So saya kena laju sikit ni sebab tadi saya dah cakap merapu-rapu banyak sangat. Okey, kita tengok ini ialah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, kita tengok Suruhanjaya pada 26 April 1954. Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan ditubuh dan membentuk 52 kawasan pilihan raya. Okey, seterusnya kita lihat pada Ogos 1954. Okey, kita ada rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Okey, seterusnya kita tengok pada 18 Oktober 1954 pula. Okey, kita tengok pada ketika itu, okey, mula mendaftar pengundi di seluruh tanah Melayu, okey, kecuali di Terengganu. Okey, kerana ini satu daripada proses untuk mengundi. So samalah macam kamu sekarang. So maksudnya kalau saya ni yang umur, saya pun sebaya kamu kan. So kalau saya ni yang dah rambut pun ada uban, maksudnya saya dah ada dalam senarai pengundi. Okey, jadi kamu belum ada dalam senarai pengundi. So bila tiba masanya kamu akan mendaftar sebagai pengundi. So benda ini pertama kali dibuat pada 18 Oktober 1954. Okey, jadi sebagai individu bila kita mendaftar sebagai pengundi, so barulah kita boleh mengundi. Okey, kita tengok 15 Jun 1955. Okey, kita telah mengadakan penamaan calon. Okey, ini juga satu proses yang telus, okey, yang berintegriti. So maksudnya siapa yang nak bertanding dia mesti pergi
mencalonkan nama dia terlebih dahulu dengan mengisi borang, okey, bayar sejumlah wang dan sebagainya lah. So yang tu saya tak boleh nak explain dekat kamu detail, nanti kita tak cukup masa pula untuk kita punya slide ni. Okey, kita tengok pada Jun 1955. Okey, kempen pilihan raya telah diadakan. Okey, kempen pada ketika itu, okey, iaitu selama 45 hari. Okey, jadi kalau kita tengok kempen ini, okey, dia diadakan dan dia akan bergantung kepada situasi semasa. Okey, kalau kita tengok dalam pilihan raya yang ke-13, okey, kalau kita lihat pada ketika itu kita telah memendekkan kita punya kempen. Ataupun kalau kita lihat di Sabah baru-baru ini kan, okey, sewaktu COVID kita tengok kempen diadakan secara dalam talian. So maksudnya benda-benda ini semua kita akan buat ikut keadaan ataupun ikut situasi semasa. Okey, 27 Julai 1955, okey, iaitu tarikh mengundi, okey, dan hari yang sama. Okey, peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi telah dilakukan pada ketika itu. Okey, dan pada 27 Julai, so mengundi, kira undi, okey, dan keputusan biasanya akan diumumkan pada hari yang sama. Okey, andai kata okey, pusat undi tersebut, okey, kawasan yang besar, so maka dia akan mengambil masa yang agak lama untuk pengiraan undi, kerana proses pengiraan undi ni bukan macam kita duk kira main batu seremban baling 7 biji ke apakah. Okey, dia perlu dijalankan secara telus. Okey, jadi sebab itu kalau kamu tengok sewaktu pilihan raya, okey, ada kawasan pukul 8, oh kita dapat dah keputusan. Okey, calon ini menang. Okey, tapi ada kawasan-kawasan yang panas misalnya, okey, kita terpaksa tunggu pukul 12 tengah malam dah ni, peserta tak keluar lagi. 1 pagi tak keluar lagi. So dia proses ini mesti dilakukan secara telus, okey, untuk menunjukkan integriti. Okey, integriti SPR. Okey, slide seterusnya. Okey, kita tengok syarat untuk menjadi pengundi dan juga calon. Ya, Nur Izwani. Oh, Nur Izwani. Sembang apa tu Nur Izwani? Okey, kita tengok syarat untuk menjadi pengundi dan juga calon. Okey, pengundi. So ini buat masa sekarang yang saya cakap tadilah. Okey, 18 itu tak confirm lagi. Okey, so kita mestilah warga negara. So pada ketika itu warga negara PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Okey, umur mereka 21 tahun ke atas. Kita tak ubah pun sampai sekarang lagi. Okey, kita tengok individu yang tinggal di Tanah Melayu. Okey, dalam tempoh 6 bulan terdahulu sebelum pilihan raya. Okey, layak untuk menjadi pengundi. Calon pula. Okey, so siapa dia punya calon? Okey, calon dia iaitu warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Siapa-siapa yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu. Umur juga kita lihat 21 tahun ke atas. Okey, telah tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Okey, kemudian kita tengok satu lagi syarat, boleh berbahasa Inggeris dan juga boleh berbahasa Melayu. Okey, ada soalan setakat ni? Pelajar-pelajar sekalian. Tak ada nak? Okey, so tak ada. Tak ada, Ya, tak ada. Kita teruskan lagi. Boleh faham kan? Boleh. Ya. Okey. Ya. Ada apa-apa masalah? Tak apa, tak ada masalah. Boleh tanya saya lepas kelas ni pun boleh. Cari saya. Boleh cari tak saya? Boleh? Boleh ya? Boleh. So, tengok nama saya tu, kamu pandai-pandailah cari saya. Okey, ini ialah gambar sekitar pilihan raya pada ketika itu. Nampak tak? Kita tengok berkempen ni, angkat poster. Okey, so hari ni kita guna yang moden lah. Okey, kita gunakan teknologi, kita gantung je dekat sepanjang-panjang jalan. Okey, kita tengok gambar yang kedua, peti kiraan undi tadi di bawah. So kalau kamu nampak, okey, kalau kita tengok peti ni pun kita juga boleh kaitkan dengan kita punya civic tadi, integrity. Apa kamu boleh nampak gambar peti ni?
Memanglah gambar ni hitam putih. Cuba kamu tengok peti tersebut. Ada nak jawab tak? Kebat ni kebat. Kebat ni, soalan kebat. Ya, ada siapa nak jawab? Boleh azam, semangat. Ada tak? Peti mengundi. Apa beza peti undi dahulu dan sekarang? Ada beza tak? Ada, mesti ada. Ada. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri kita tak ada. Okey, contoh. Contoh kalau kamu tengok peti undi dahulu, so dia buat daripada tin, kita cakap. Okey, nampak tak saya punya gelai? Boleh nampak tak ayat dalam ni? Boleh. Nampak. So kita punya peti undi sekarang macam kita punya gelai. Okey, bukanlah gelai. Okey, kita buat peti tapi kita tengok peti tersebut lut sinar. So maksudnya kita masukkan kertas undi, so kita boleh melihat kertas undi di dalam peti tersebut. So maksudnya daripada dulu sampai sekarang, okey, kita punya Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, dia nak mengendalikan undi tadi dengan telus. Okey, maka kita lihat mereka telah mengadakan apa-apa benda yang yang tak elok, mereka akan baiki benda tersebut. So salah satu contohnya, ambil jari kita celup dalam ink. So saya tak akan pergi 2 kali lah. Nak pergi undi lagi sekali, saya pergi ambil pisau, saya pergi kerat jari saya, lepas tu bungkus, tak. Okey, saya tak akan pergi dah. So kita tengok itu untuk menunjukkan ketelusan. Okey, slide seterusnya. Okey, so kita tengok, ni nampak ni, undi tadi kita lihat walaupun tak wajib, nampak makcik ni bersusah payah dukung anak nak pergi mengundi kerana nak memilih kita punya calon yang kita anggap betul-betul boleh melaksanakan tanggungjawab kepada kita punya negara. Okey, kita tengok gambar seterusnya, nampak tak mereka berbaris. So maksudnya undi ni bukan macam pergi dekat pasar malam. Okey, berebut macam duk beli durian dekat tepi jalan. Okey, so dia kena dilaksanakan secara sistematik. Okey, seterusnya. Okey, so kita tengok ini ialah parti yang bertanding. Okey, so kalau kita tengok dekat sini kita ada Tengku Abdul Rahman, kemudian kita ada sebelah lagi Dr. Abbas Alias. So kamu nampak tak jumlah kerusi 52. Okey, pada ketika itu kerajaan. So maksudnya UMNO bersama-sama dengan MCA, bersama-sama dengan MIC selepas itu. So bila mereka bergabung, so mereka bertanding di 52 kawasan, mereka menang 51, so mereka hanya kalah 1. So maksudnya kerajaan ini ialah kerajaan yang kuat pada ketika itu kerana dia lebih daripada apa yang kamu cakap tadi, majority. So Aina, saya baru nampak kamu punya chat. Aina Nadirah tanya, yang dulu dari besi kan? Ya, betul Aina. So sebab itu sekarang kita buat dengan menggunakan plastik lut sinar supaya dia lebih telus. Okey, seterusnya. Okey, so kita tengok dapatan pilihan raya pada ketika itu. Okey, yang ni kalau kita tengok dapatan pilihan raya, so kamu boleh merujuk di muka surat 202 dan juga 203. Okey, so saya tak payah baca lah kan. Berapa persen. Okey, kita tengok kesan pilihan raya MPP 1955. Okey, ia merupakan satu perkembangan baru dalam sejarah negara. Okey, Parti Perikatan telah membentuk kerajaan persekutuan, okey, dengan Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Okey, kita tengok MPP berperanan menggubal Undang-Undang Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan selepas kita mencapai kemerdekaan pada 57, kita teruskan saja apa yang dilakukan pada ketika itu. Macam kamu tengoklah, kamu belajar bab 7, sistem ahli. Okey, selepas kita mencapai kemerdekaan, kita ada tak sistem ahli? So, siapa boleh jawab soalan saya? Sistem ahli 1951, 1955, kemudian stop, 1956 rombongan ke London, 1957 merdeka.
So bila kita merdeka, lepas tu ada sistem ahli ke? Tak ada. Okey, Navin Raj cakap sekarang tak ada. Jadi kalau tak ada, digantikan dengan apa? Adakah dia punya sistem sama? Tidak. Tidak. Okey, ada kata tidak. Ada tak kata sama? Ya, okey. So saya dah nampak dah jawapannya kabinet. Okey, dia sebenarnya sama. Okey, kalau dulu kita panggil ahli, sekarang kita panggil kabinet apa? Ya, jangan kata kabinet dapur. Kabinet apa? Jangan kata kabinet TV. Ganti dengan kabinet. Kabinet menteri. So maksudnya di dalam sistem kabinet kita, okey, kita ada menteri-menteri. So ketika 1951, 1955, kita tak panggil mereka ahli, kita panggil kita tak panggil mereka menteri, kita panggil mereka ahli. So dua-dua tu sebenarnya sama aja. Tukar daripada ahli menjadi menteri. Okey, slide seterusnya. Cikgu Shantina. Okey. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, ini pilihan raya awal di Sarawak. Okey, nanti lepas Sarawak kita ada satu lagi di Sabah. Okey, kita tengok pilihan raya awal di Sarawak. Okey, kali pertama diadakan pada 1956. Okey, kalau kita tengok kita nak berkerajaan Persekutuan Tanah Melayu, so mereka pun sama. Okey, sebagai persediaan awal ke arah kerajaan sendiri. Okey, seterusnya kita tengok diadakan bagi kawasan Kuching Municipal Council, KMC. Okey, dan seterusnya Sibu Urban District Council, okey, SUDC. Okey, kita lihat bagi KMC Kuching. Okey, dia telah dibahagikan kepada 9 kawasan ataupun disebut sebagai wad. Okey, jadi kalau kita tengok sampai sekarang pun kita ada benda yang sama lah. Okey, so benda yang sama maksudnya bila kita buat pilihan raya, kita akan menentukan sempadan pilihan raya. Okey, so sempadan ni siapa wakil rakyat dia, sempadan ni siapa wakil rakyat dia. So kita tengok daripada dulu, okey, sampai sekarang, okey, banyak yang samalah. So yang tak sama tu macam peti undi tu dia perbaik. So peti tetap kena ada. Okey, kita tengok selepas pilihan raya. Okey, William Tan dipilih sebagai pengerusi KMC. Ong Ki Hui telah dilantik sebagai dia punya timbalan pada ketika itu. Okey, seterusnya kita tengok bagi pilihan raya SUDC Sibu, dia dibahagikan kepada 9 kawasan juga. Okey, keputusan pilihan raya pada ketika itu. Okey, Ting Chiu Huat sebagai pengerusi SUDC dan John Lu Liang sebagai timbalan pengerusi. Okey, dan kita tengok di dalam pilihan raya tersebut. Okey, pilihan raya tersebut telah mendapat sambutan yang baik dalam kalangan rakyat. Okey, kerana apa? Kerana mereka boleh memilih wakil yang nak mereka jaga mereka punya kawasan. So itu salah satu tujuan kita pergi mengundi. So maksudnya kita ada wakil, so kita nak wakil yang akan jaga kita tu ialah calon-calon yang betul-betul berkaliber. Okey, seterusnya kita tengok pilihan raya di Sabah pula. Okey, so kita tengok pilihan raya awal di Sabah. Okey, pilihan raya pertama diadakan pada 16 Disember 1962. Okey, diadakan di bawah Local Government Election Ordinance. Okey, untuk 118 kawasan ataupun wad. Okey, di pihak berkuasa tempatan. Okey, seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan tersebut. Okey, dan kita tengok calon di 53 kawasan. So pada ketika itu mereka telah menang tanpa bertanding. So tahu tak apa maksud menang tanpa bertanding? Kalau hari ini kita jaranglah nak jumpa menang tanpa bertanding. Siapa boleh bagi tahu dekat saya apa maksud menang tanpa bertanding? Tanpa buat apa-apa. Okey, tanpa buat apa-apa. Okey, maksudnya
Okey, tidak mempunyai parti opposite, yes. Okey, so tidak ada pencabar. Ya, maksudnya kalau katakan saya UMNO lah. Okey, saya UMNO, tiba-tiba saya nak bertanding dekat kawasan ni, lepas tu tengok hari penamaan calon, saya seorang saja mai. So maksudnya tak ada orang yang kedua mai, tak ada calon yang ketiga mai, tak ada calon yang keempat mai, jadi saya akan menang tanpa bertanding. Okey, dan biasanya kalau kita tengok sekarang, okey, kita hanya ada 2 penjuru ataupun 3 penjuru. Okey, dan kita juga ada parti-parti bebas. Okey, so saya rasa kita punya slide sampai sini. Okey, so sebelum uji minda, penat tak lagi belajar malam ni? Ada cikgu. Tak ada nak, okey. So kita nak santai-santai sikit. Semua orang ada aplikasi Quizy dekat telefon kamu? Ya. Ada. Ya, okey, ya. So kamu nampak tu. Kita ada satu quiz. So kita akan bagi masa dekat kamu untuk masuk. So dalam ni kita ada sekarang 241. Okey, so itu kita punya link. Join MY Quiz. Cikgu Shantina boleh share link tersebut dekat ruangan chat tak? Okey, ataupun kamu gunakan kod 971600. Macam duk pergi cakap nombor apa pula. Okey, so Cikgu Shantina akan share dekat ruangan chat. Sekejap lagi kamu boleh tengok link tersebut. Kamu boleh ambil pautan link tersebut ataupun kalau kamu terus dah ada aplikasi, so kamu terus masukkan nombor tadi. Saya pun lupa dah apa nombor tadi. Okey, kita Cikgu Rani, Ya. pelajar boleh guna kod tu terus je. Masukkan buka aplikasi Yes. Quizy ataupun Ya. melalui Google. So Ya. terus je masuk 971600. Okey. Okey. Ya. Okey, so kita akan bagi masa. Minta maaf nah sebab bila saya tak boleh share dekat sini jadi halus. Biji mata saya bukan nampak ni. Okey, kita dah ada 16 orang, 20 orang, 21 orang. Saya dah macam duk pergi baca apa benda pula. Okey, so kita ada, okey, kita tunggu lagi. Okey, 30 lebih dah, 32. 34, 35, 36. Open queue. Okey, kita ada 56, 57. Okey, kita bagi masa lagi untuk kamu masuk. 1 minit lagi ke? Oh, bateri saya ada 28% dah. Sekejap nah, saya nak pergi buka saya punya tu. PDPR ni habis dengan bateri laptop saya sekali nak kena beli baru dah. Sekejap ya. 5 second. Okey, so sekarang kita ada 114 yang dah masuk quiz. So kita bagi ramai-ramai lah. So lawan ramai-ramai baru syok sikit. Okey, nanti Cikgu Shantina akan tekan start. Okey, ni nak abang mic ni. So siapa nanti menang quiz nombor 1, cari saya nak bagi kat dia hadiah. Tapi bukanlah hadiah, lagi kamu ingat, oi dapat hadiah apa pula besar-besar. Hadiah-hadiah yang bersesuaian lah bagi buat kamu apa buku-buku sejarah ke, bagi benda-benda apa ke. Okey, kita ada 141 orang dah sekarang. Okey, kita ada 159 orang sekarang. Saya minum air sekejap ya.
Okey, Cikgu Rani, kita akan start lah nah. Ya. Sat lagi kalau tidak lambat sebab kita nak ya. tunggu pelajar jawab pula. So Ya. ready? Ya, Okey, sekarang dah semua pelajar. 9.40 dah. Okey, ready ya? Okey. Ingat siapa nombor 1 nanti saya bagi kat dia hadiah. Bagi dapat nombor 1. Okey. Okey, 4, 3, 2, 1, go. Okey, kita ada seramai 100, 200 player sekarang. Okey, buat masa sekarang. Alamak, Halwi pula. Okey, kita ada Ilham Naufal, nombor 1. So kita tengok sekejap siapa pula naik nombor 1. Ilham Naufal daripada Sekolah Pendidikan Free School kah? Ya, cikgu. Ya, bagus Ilham. Bagi Ilham Naufal daripada Sekolah Pendidikan Free School, senang saya nak cari dia bagi hadiah. Okey, so kalau kita tengok sekarang, Ilham nombor dah tu. Okey, naik balik. Okey, nombor 2 kita ada Fatin Syazwani. Sekarang nombor 2, Nur Ana Zahirah pula naik. Okey, tempat pertama masih kekal dengan Ilham. Ilham dah turun pi nombor 2 pula. Nombor 1 Nur Ana Zahirah. Sekarang. Okey. Okey, kita tengok sekarang Nur Ana Zahirah mendahului. Ilham dah turun nombor 3, Azri pula sekarang nombor 3, Fatin nombor 2, Ilham nombor 4, Ilham naik nombor 2, Nur Ana masih lagi nombor 1. Okey, kita ada 209 player semua. Okey, Nur Ana masih kekal nombor 1. Cepat-cepat lawan dengan Nur Ana. Azri sekarang di tempat kedua. Okey, Nur Ana sekarang 1. Okey, kita tunggu lagi. Ada lagi yang belum habis. Kedudukan ni mungkin akan berubah. Dia tak habis lagi tadi, tapi cikgu saya dari sekolah lain. Okey, Aina Hadirah. So saya tengok kamu punya ruangan chat Sat. Okey, jom kuis. Terima kasih cikgu. Line saya tak laju cikgu. Okey, Nurul Izzah, line tak laju tak apa. Yang ni pun kita sambil apa? Menjawab ulang kaji, kita santai-santai. Dan kalau kita belajar 1 jam setengah nanti kita stres pula. Okey, Wish belanja line. Nampak tu Muhammad Hafizuddin suruh Wish belanja line. Tak ada nak minta sebab saya tak ada nombor. Kalau saya ada nombor saya dah share top up bagi dah. Acap buka hotspot. Oi, hampa. Okey. Cikgu Rani. Ya, saya. Kita stop lah nah sebab kalau kita tunggu semua 100 lebih berapa tempoh. So kita akan satu 30 saat lagi boleh tak? Boleh. 30 saat sekejap kita stop terkejut lepas tak done pula.
Okey. So kamu ada 30 saat daripada sekarang. Kita akan stop. Kita nak tengok siapa dapat nombor 1. Siapa dapat nombor 2, siapa dapat nombor 3. Hadiah nombor 1 saja. Alia tak share jawapan. Keda. Oi, hampa ni. Dan lagi nak duk mengata. Keda apa? Tambahlah ayat tu pergi habis. Kedekut kah? Darwish? Nombor 2 dan 3 pun bagilah hadiah sikit. Nantilah saya pikir-pikir. Nombor 2 dan... Oh, kedekut cikgu. Hampa kata kat saya. Nah, tak baik tau hampa ni. Okey. Okey, kita akan tamat lagi 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita akan tamatkan kita punya kuis sekarang. Tak apa, tak dapat hadiah kuis ni. Ada lagi lepas ni. Kan tadi kita nak menguji minda pula. Okey, kita tengok siapa dapat. Nur Aina Zahirah nombor 1, Azri nombor 2. Tak ada nak tengok nombor 3. Okey, Nur Aina. Okey, Nur Aina daripada sekolah mana Nur Aina? Oh, Nur Aina. Nur Aina, ni dekat sini saya letak saya punya nombor telefon, nanti kamu contact saya bagi kat kamu hadiah. Azri nak juga hadiah? Okey. Okey, so Nur Aina ni nombor telefon untuk kamu. 0124188056. Okey, so kita tengok Cikgu Shantina bagi ulasan sikit pasal kuis ni sebab dekat skrin saya kecil tak boleh nak baca. Nak kena tambah spek satu lagi. Okey, kalau kita lihat di sini sebenarnya cikgu-cikgu yang guna quizzes ni sebenarnya dia boleh pantau pelajar-pelajar dia dan skor pelajar dia lah. So kalau kita tengok kat sini sebenarnya kita dah boleh cikgu-cikgu ataupun cikgu Rani, cikgu yang menggunakan quizzes ni boleh tengok pencapaian pelajar masing-masing mengikut soalan sebab quizzes ni yang diberi ni adalah 10 soalan untuk satu set lah. So kalau kita tengok Aina ni okey betul semua. Kemudian Betul semua. Azri kan okey salah satu. satu. Fatin Syazwani ni salah satu, tetapi kenapa berbeza skor sebab kita kena ingat dalam quizzes ni masa tu sebenarnya juga diambil kira selain daripada betul atau salah lah. Dan kalau kita pergi kepada question sebenarnya boleh lihat setiap soalan tu berapa yang salah, berapa yang betul. Jadi cikgu tahulah soalan ni payah ke ataupun mudah bagi pelajar lah kan. Okey, so kita tengok contoh dia macam soalan 1 ni 102 yang betul, 98 yang salah. Jadi maksudnya ramai juga yang salah tu. Mungkin bagi pelajar ni soalan ni menguji minda lah kan, menyebabkan salah. So daripada sini sebenarnya untuk cikgu lah, cikgu boleh nilai pencapaian ataupun kepemahaman lah berkaitan dengan tajuk ni sedikit sebanyak sebenarnya boleh digunakan sebagai panduan. So itu saja. Terima kasih Cikgu Rani. Ya, baik Cikgu Shantina. Okey, so kita dah habis kuis. So Aina, nanti jangan lupa cari saya. Okey, kita sekarang pukul 9.47. Okey, kita ada satu lagi aktiviti kita pada malam ini. Okey, iaitu uji minda. Okey, so saya akan bacakan dekat kamu soalan dia. Okey, kita tengok pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu Rani, sorry. Ya. Okey, kita pergi terus kepada soalan C. Okey, baik. Kita lihat bagaimana pelajar kita ni yang ada dengan kita malam ni menjawab soalan C untuk 4 markah. Ya, kalau soalan A dengan B tu, ya sebab kita kekangan masa. Ya. So A dengan B tu biasanya insya-Allah tak ada masalah. So nanti minggu-minggu yang akan datang kita akan touch up semualah. Ya, boleh sambung lagi. Ya, kita fokus kepada C dulu. Kita lihat kalau ada
masa lagi nanti kita akan patah balik kepada A dan B. So Cikgu Rani bincang untuk C lah. Ya, so kamu buat soalan C dulu Okey, so tak apa, saya baca dia punya soalan. Okey, pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu adalah selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, untuk soalan C, kebat. Okey, so ini soalan struktur, peruntukan markahnya 4. Okey, kalau untuk soalan esei, peruntukan markahnya ialah 8. Okey, soalannya, bagaimanakah pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara? Okey, kamu jawab soalan tersebut sekarang. So, siapa share nombor 1, siapa share dulu sekali lagi, pun saya nak bagi dekat dia hadiah juga. Tadi Aina dah dapat dah hadiah seorang. Ni lagi seorang. Saya nak bagi dia hadiah pula. Okey, so kamu boleh jawab sekarang. So, selepas ini, kamu boleh share lah. Siapa nanti dah siap boleh bagi tahu. Okey, kita ada pukul 9.49. Kita kena curilah sikit masa kamu nanti. Mungkin lajak 5 minit ke. Kamu bukan tidak awal kan? Okey, boleh jawab? Cikgu, Ya, saya. makna tu berapa markah? Mana? Yang C tu berapa markah tadi yang C 4 markah. Alright. Ya, ini untuk soalan kebat. Okey, so sambil kamu nak jawab tu, saya nak tambahlah sedikit maklumat. Okey, untuk kita menjawab soalan kebat, okey, sepatutnya bila kita menjawab soalan kebat, 5 perkara ini kena ada. Okey, yang pertama isi ataupun fakta, kemudian kita akan ikutinya dengan huraian. Kemudian yang ketiga, kita akan buat huraian lanjutan. Okey, seterusnya yang keempat, kita akan bagi contoh. Dan terakhir sekali, okey, kita akan sudahi kita punya ayat dengan inference atau kesimpulan kecil. Okey, so kamu boleh jawab. So kalau boleh buat di dalam ayat yang lengkap. Kita tak nak point kan sebab kertas sejarah kita, kertas 2 ni, tak kisahlah bahagian A ke, bahagian B ke, okey, bila kita nak menjawab, kita tak boleh tulis point. Okey, kita tak boleh tulis ringkas-ringkas. Okey, kita kena buat ayat yang lengkap. Contoh kalau macam soalan A, soalan B, so andai kata 3 markah, kita bagi 3 ayat yang lengkap. So maksudnya dia akan jadi seperti satu esei yang pendek. So kalau untuk soalan kertas bahagian B, kertas 2, so esei dia akan panjang sikit. So untuk ini dia pendek. Okey, maknanya 4 markah berdasarkan satu fakta, huraian fakta tu kan. Okey, so Siti Nurfitriah. Okey, so ini lebih kepada soalan, kamu tengok soalan A dan B lah, iaitu analytical. Okey, kalau untuk soalan C ni, kita lebih kepada holistic. So kamu tulis lagi panjang pun tak apa. Tapi dia kena adalah 5 tu. Isi, huraian lengkap, contoh dan juga inference. So Siti Nurfitriah cakap maknanya 4 markah berdasarkan satu fakta. Okey, kemudian ada huraikan fakta tersebut. So saya nak tambah lagi ayat kamu Fitriah. Huraian. Ya, huraian kamu kena ada lebih lengkap, ada huraian lengkap. Kemudian ada contoh. Priti Faraj. Cikgu nak share jawapan boleh ya? Okey, kamu nak share di ruangan mana? Tak. Saya nak baca je. Kamu nak baca? Aimim Natasha pun dah share dah jawapan dekat sini. Kamu nak baca? Okey, jadi kalau saya nampak dekat sini,
Aimim hantar dulu. Sekejap Cikgu Shantina, kita ada jawapan Aimim, boleh kita share tak jawapan ni? Okey Cikgu Rani, boleh je bagi Ya. pelajar share. Kita akan keluar daripada present ni. So kita akan stop. Okey, bagi ruang pada pelajar. Ataupun jawapan Aimim tadi saya share. Saya tengok ada masalah tak lagi ni. Ni pun risau juga ni. Ada jawapan yang di-share di ruangan chat. Ya. Tak apa, tengok dulu yang dengan Cikgu Rani. Okey, sekejap Saya kena copy paste dulu. Boleh dah. Okey, kalau dekat ruangan chat ni kita dah ada 1, 2, 3 jawapan. Okey, so saya rasa saya akan share 3 jawapan ni dulu. Okey, dekat ruangan chat kamu. Nanti bagi saya copy paste sekejap. Okey, satu lagi saya nak copy paste. Fadila Nabila binti Syarif Baharudin. Okey, sekejap. Okey, Cikgu Shantina, saya nak cuba share sekejap. Okey masalah so. Okey, Laila punya jawapan pun ada tu kat situ. Boleh share tak Cikgu Rani? Boleh nampak kan? Sekarang share. Okey, sekarang yang share Nampak ni. Nampak kan? Okey. Okey, kita dapat tadi ada lagi 1. Okey, so sekarang 9.57. Okey. So kita tengok bersama-sama dulu. Okey, Aimim punya jawapan. Okey, sekejap saya besarkan sikit dia punya tulisan. Okey, so 10 ni kecil sangat. Okey, kita ambil 20 lah. Okey, kita ambil 20, kita boldkan dia. Alright, kita tengok jawapannya. Okey, so soalan dia tadi. Okey, so soalan dia tadi kita nak memilih calon. Okey. So, kita tengok dekat sini pemilihan calon yang baik. Okey, pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara. Okey, kerana calon yang baik itu akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menitik beratkan hal-hal penting agar semua aspek yang melibatkan negara seperti ekonomi lebih terjamin. Okey, so kita tengok kita ada satu ayat yang panjang. Mari kita menanda sama-sama. Boleh tak pelajar-pelajar sekalian? Pelajar-pelajar sekalian. Boleh nak? Okey. Kalau boleh.
Okey, kita tengok dekat sini. Okey, apa kamu nak bagi? Kamu bagi, saya nak tengok betul ke tak? Pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara. Boleh bagi tak jawapan ni? Tadi saya dengar ramai kata boleh. So boleh ke tak ni? Tak boleh, tak Pemilihan boleh. calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara. Mana yang ramai-ramai tadi? Tak boleh. Ulang Yang kata balik boleh soalan. tadi. Boleh ke tak? cikgu? Sebab Ambil tulis balik Iskandar. soalan. Balik soalan. Okey. Ya? Tulis balik soalan. Apa dia? Saya tak dengar. Kamu boleh buka kamu punya mic nah. Okey. Boleh tak kita bagi dekat sini? Pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara. Nak bagi tak nak? Mana suara-suaranya? Kalau nak bagi markah tak boleh kat situ. Sebab dia copy balik soalan kan. Tak ada markah. Saya tengok dekat ruangan chat, okey, ada yang cakap, okey, tak boleh bagi. Sebab apa tak boleh bagi? Okey, sebab kata salin soalan. Okey, jawapan saya start lepas kerana cikgu. Tiada markah lagi. Nampak tak? So kalau kita tengok dekat sini, kita tak mau bagi lagi. Kerana calon yang baik itu akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menitik beratkan hal-hal yang penting. Nak bagi tak? Kalau saya tanya kamu lah. Boleh bagi tak? Markah fakta. Markah fakta. Okey, nak bagi. Siapa lagi kata nak bagi? Boleh bagi. Bagi. Bagi cikgu. Bagi cikgu. Cikgu. Cikgu terkeluar. Hai. Baik, okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh okey, so cikgu sambunglah sebab tak tahu apa masalah dengan Cikgu Rani, teknikal lah tu. Okey, hopefully Cikgu Rani akan bersama kita saat lagi. Okey, so pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara kerana calon yang baik itu akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menitik beratkan hal-hal yang penting. Okey, kat situ nak bagi markah ke tak bagi? Bagi. Bagi ke tak bagi? Cikgu apa nak tanya? Sorry. Boleh bagi. Bagi, ya. Bagi. Ya, okey, bagus. Maksudnya kamu dah faham lah. Okey, so ini adalah fakta. Okey, sambung lagi agar semua aspek yang melibatkan negara seperti ekonomi, okey kita ambil dulu situ. Semua aspek yang melibatkan negara. Nak bagi ke tak bagi? Bagi. Bagi. Okey, ini sebenarnya penanda lah bagi kita, bagi kamu. Okey, agar supaya tu itu ialah huraian kepada fakta. Okey, jadi nampaknya kamu dah faham lah cara macam mana nak menjawab. Saya sangat yakin dengan guru-guru kamu dah pun memang ajar ikut format yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia lah. Okey, baik. Kemudian sambung lagi seperti ekonomi lebih terjamin.
Okey, ekonomi lebih terjamin. Seperti ekonomi lebih terjamin ni apa sebenarnya? Contoh. Contoh, okey. Contoh. Baik, betul. Terima kasih. Bagus. Cikgu doakan semua yang ada dengan cikgu malam ni, dengan cikgu Rani malam ni semua akan dapat A+ sejarah insya-Allah. Okey, so ini contoh. Kita nak bubuh contoh ni sebenarnya kamu boleh guna perkataan seperti ataupun misalnya, jadi jelaslah bila pemeriksa baca dia dah faham dah ini contoh yang kamu nak bagi. Okey, contoh ni untuk maklumat untuk makluman semua pelajar. Boleh letak di mana-mana, maksudnya tak semestinya sebelum kesimpulan. Ada pelajar yang dia faham kalau ikut formula Cikgu Rani sebut tadi, fakta, huraian lanjutan, contoh dan juga kesimpulan, mesti letak di nombor 4. Tapi contoh ni sebenarnya boleh hadir kat mana-mana selepas fakta. Okey, cuma kesimpulannya mesti di akhir sekali lah. Okey, baik. Setakat ni jelas ke tak jelas perbincangan cikgu? Jelas. 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 Alhamdulillah. Okey, kita Jelas, teruskan. cikgu. Masa pun dah melebihi masa, sorry. Okey, contohnya lagi, okey. Baca ayat ni, contohnya pembangunan ekonomi luar bandar yang masih lagi diberi penekanan ke arah kemodenan. Ini pun sebenarnya, okey, kita nak bagi markah tak ni? Contohnya pembangunan ni sampai ke modernan. Boleh bagi markah tak? Boleh bagi markah tak? Contoh, tapi tadi kan dah ada markah contoh. Okey. Contoh, tapi tadi dah ada contoh. Okey, cuba kita tengok ayat dia sebenarnya. Ayat dia pembangunan ekonomi luar bandar yang masih diberi penekanan ke arah kemodenan. Okey, boleh tak yang ni sebenarnya huraian lanjutan? Boleh, tapi dia kena pisahkan ayat dia lah. Dia tak boleh letak satu ayat panjang, Boleh. akan mengelirukan. Okey, pandai. Okey, baik. Sekarang ni tadi dah guna seperti tu contoh. Cerita dia bagi contoh ekonomi. Sebenarnya IMIM ni IMIM boleh tukar perkataan contoh ni buang. Ni sebenarnya boleh kepada huraian yang ekonomi tadi. Sebab apa? Pembangunan ekonomi luar bandar yang masih lagi diberi penekanan ke arah kemodenan. Sambung lagi agar boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Lepas agar ni pun satu markah lagi sebab ini huraian kepada cerita pembangunan ekonomi luar bandar. Okey? Boleh ke? Boleh. Jelas perbincangan cikgu tak? Jelas. Baik, okey. Terus kesimpulannya, pemimpin negara yang baik adalah sumber kemajuan sesebuah negara di peringkat dunia. Okey. So, ini kesimpulan dia. Okey. So, kita tengok balik kesimpulan ni untuk makluman kamu lah. Kalau nak mudah, guna je terus perkataan kesimpulan. Ataupun kalau bahasa Melayu, karangan bahasa Melayu kamu tu kamu biasa guna natijahnya kan. So terpulanglah justru itu ataupun oleh hal yang demikian. Jadi bila pemeriksa baca jawapan kamu, dia dah faham dah, oh ni pelajar ni telah membuat satu kesimpulan untuk fakta dia lah, untuk jawapan dia ataupun isi yang diberi tu. Okey, baik. So, lengkaplah jawapan IMIM ni, lengkap. Sebenarnya kalau kita ikut jawapan berdasarkan isi, lebih daripada 4 markah IMIM ni dapat. Tetapi oleh kerana C ni soalannya kebat dan cara pemarkahan dia rubrik penskoran, okey, jadi maksimum dia 4 markah lah. Jadi untuk makluman semua, okey, untuk soalan fakta bagi soalan kebat bagi soalan struktur, kamu hanya perlukan satu saja fakta. Lepas tu hurai, bagi contoh ataupun terus dengan huraian lanjutan, kemudian bagi contoh, bagi kesimpulan. So selesai. Kalau kamu gunakan formula 5 tadi, sebenarnya memang kalau ikut satu markah kamu dah layak dapat 5 markah. Tetapi dia tak akan jadi 5 lah. So sebab markah tu maksimum 4 sahaja.
Okey, so tahniah kepada Aimim, satu jawapan yang bagus, satu percubaan yang sangat bagus, yang sangat baik. Teruskan. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Pukul berapa dah? Okey, kita tengok yang kedua ni. Okey. Baik, Muhabbatun Nisha, ni Muhabbatun Nisha, Nisha punya jawapan. Okey, Nisha sekolah mana Nisha? SMK Convalescent Street. Okey, so kita tengok nah. Okey, kawan-kawan mari kita tengok sama-sama jawapan Nisha. Okey, pada masa yang sama, seseorang yang dipilih sebagai calon pilihan raya bagi mewakili mana-mana parti politik hendaklah menggunakan ciri-ciri di atas untuk mengukur baju di badan sendiri. Okey, ayat ni panjang. Pada masa yang sama, seseorang yang dipilih sebagai calon pilihan raya bagi mewakili mana-mana parti politik hendaklah menggunakan ciri-ciri di atas untuk mengukur baju di badan sendiri. Okey, boleh bagi tak sini? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab satu dia tak nyata fakta, dua dia letak ciri-ciri di atas tapi dia tak bagi apa ciri-ciri tu. Okey, betul. Tak bagi ciri-ciri tu. Sebenarnya macam ni. Dia clue apa tu ataupun petua lah yang cikgu bagi, yang cikgu boleh kongsikan. Sekarang ni bila kita baca soalan dalam SPM ke dalam periksa di peringkat sekolah ke mana-mana lah. Bila kamu baca soalan, pastikan ambil terus tema daripada soalan. Kalau dia tanya tadi calon pemilihan calon yang baik tu, terus je soalan ayat kamu tu mula dengan pemilihan calon yang baik macam mana. Terus je ayat dia. Jangan pi pusing-pusing supaya jawapan kamu tu tak lari daripada kehendak soalan. Baik, faham tak maksud cikgu? Okey, faham tak maksud cikgu? Faham. Okey. Faham. So kita tengok sama-sama. Okey, tadi tak mau bagi tak mau bagi sebab apa? Ciri-ciri di atas untuk mengukur baju di badan sendiri ni tak boleh bagi ke? Okey, cepat respon. Oh, Cikgu Rani dah kembali. Tak berapa sesuai lah. Tak berapa sesuai. Okey, Cikgu Rani. Cikgu Rani okey ke? Cikgu Rani line okey ke? Okey, tak berapa sesuai. Okey, kita tengok dulu, kita baca dulu ayat yang berikutnya lagi, nak tengok nak bagi ke tak bagi ni sebab bagi soalan kebat ni sebenarnya jawapan dia banyak yang boleh diterima. Okey, kalau kena dengan kehendak soalan, calon tu layak dapat markah. Okey, tapi ayat yang awal ni nampak macam terlari sikit lah. Okey, sekiranya dia mendapati dirinya tidak mampu, maka sebaik-baiknya dia menolak tawaran tersebut. Nak bagi ke tak bagi? Boleh bagi ke tak boleh bagi? Macam mana ni? Cepat. Masa jalan, nanti lewat. Okey, kita selesaikan sampai sini. Mungkin yang Fazilan tak sempat nak tengok lah sebab sekarang 10.12 lah. Okey, nak bagi ke tak bagi? Okey, tengok balik soalan tadi. Dia kata apa? Pemilihan calon yang baik berupaya meneruskan kecemerlangan negara. Betul ke? Okey, baik, tengok. Ayat ni sebenarnya berkait, dia merujuk kepada fakta tadi, mengukur baju di badan sendiri. Ni terror bahasa Melayu ni. Dah guna segala peribahasa lah apalah. Okey, kita nak baca bagi habis. Usah terhegeh-hegeh melobi untuk menjadi calon pilihan raya sekiranya dia belum bersedia. Okey. So, 3 ayat yang panjang ni. Kita nak bagi berapa markah kat dia?
Nak bagi berapa markah? 3. 3. Okey, 3 cukup tak formula dia? Cukup tak tadi? Tak cukup. Tak cukup. Okey, sekarang kalau kita bagi dia mengukur baju di badan sendiri ni betul. Dia maksudnya calon yang baik ni dia perlu tahu kemampuan dia. Okey, so ini fakta lah. Sekiranya dia mendapati dirinya tidak mampu, maka sebaik-baiknya dia menolak tawaran tu. Okey, ni huraian dia. Okey, usah terhegeh-hegeh melobi untuk menjadi calon. Okey, tadi huraian ni yang pertama, yang ni pun sebenarnya huraian. Usah terhegeh-hegeh melobi untuk menjadi calon pilihan raya sekiranya dia belum bersedia. Ini pun sebenarnya huraian. Okey, so huraian lanjutan lah sebab tadi kita ada fakta, ada huraian lanjutan. Apa yang kita tak ada sebenarnya? Apa Nisha tak ada? Contoh dengan kesimpulan. Ya, very good. Okey, contoh dengan kesimpulan. Okey. Jadi kita tak boleh bagi dia 3 markah sebab markah dia berapa tadi? Markah penuh 4 markah. So kalau macam ni jawapan dia, Nisha hanya boleh dapat markah 2 saja. Okey, 2 markah sahaja. Okey, dapat tak? Okey, boleh ke? Jelas tak perbincangan cikgu? Jelas. Jelas cikgu, jelas. Okey, baik. Okey, cikgu serahkan kepada Cikgu Rani lah untuk untuk penutup. Okey, kita akan bincangkan teknik menjawab ni bersama dengan tajuk-tajuk yang akan datang ni untuk minggu-minggu yang akan datang lah. Jadi pastikan kamu bersama-sama dengan program MPDCA ni untuk semua subjek sehingga ke akhirnya. So cikgu serahkan kepada Cikgu Rani untuk penutup dan untuk membuat rumusan pengajaran ataupun ulang kaji kita pada malam ini. Okey, cikgu serahkan pada Cikgu Rani. Okey, Cikgu Rani, silakan. Cikgu tak buka mic. Okey, cikgu rasa Cikgu Rani ada masalah dengan dia punya mic ke apa ke. Okey, baik. So, cikgu bagi pihak Cikgu Rani lah. Okey, apa yang dibincangkan ataupun diulang kaji hari ni, malam ni